banyak green screen yang diorang guna untuk siapkan satu movie ni. Assalamualaikum, salam sejahtera dan hai kepada korang semua. Apa khabar korang hari ni? Aku doakan korang yang tengah tengok video aku sekarang ni semua dalam keadaan sihat-sihat sejahtera. Geng, hari ni aku nak share dengan korang aku punya pendapat tentang cerita Top Gun Maverick. Aku rasa majoriti yang tengah tengok video aku sekarang ni semuanya dah tengok cerita Top Gun Maverick ni. If korang belum tengok lagi cerita Top Gun Maverick ni, aku just nak kongsikan ataupun buat sinopsis lah berkenaan cerita Top Gun Maverick ni. Top Gun Maverick ni sebenarnya dia adalah sequence kepada Top Gun yang first yang release hilap aku 1986. Tahun ni 2022, 1986. 36 tahun mat cerita ni. Masa tu, kalau tak silap aku lah, masa tu Tom Cruise baru umur 24 tahun. Muka memang budak habis. Pada korang yang tak tahu, Top Gun ni sebenarnya adalah satu program real di bawah US Navy, yang mana dia adalah satu program untuk mantapkan taktik dan juga teknik dan juga skill bagi naval aviator. Tapi tak semua orang layak. Tak semua naval aviator layak pergi ke Top Gun ni. Maksudnya yang pergi Top Gun ni mungkin dalam satu unit tu mungkin ada beberapa orang je, 2 orang je yang boleh pergi ke Top Gun untuk jalani program ni. Top Gun ni sebenarnya nama gelaran je, nama panggilan daripada naval aviator yang lain ni lah. Tapi dia ada nama panjang dia. Kejap. Nama panjang dia United States Navy Strike Fighter Tactics Instructor Program. Aku terpaksa baca sebab panjang sangat, aku pun susah nak ingat. So itulah nama panjang dia yang diorang panggil jadi Top Gun je. Now back to the story. Selepas 30 tahun Maverick ni adalah watak utama yang mana dia dilakonkan oleh Tom Cruise lah. So lepas 30 tahun dia graduate daripada Top Gun tu. So dia dipanggil balik oleh kawan dia Iceman, yang juga pada masa tu adalah musuh dia lah. Musuh dalam program tu je lah. So dipanggil balik untuk dia latih ataupun dia bagi training dekat pilot-pilot yang baru untuk jalani satu misi khas. Misi khas ni, fighter-fighter ni ataupun naval aviator ni diminta untuk musnahkan tapak uranium enrichment. So, aku just nak bagi tahu dekat korang je secara ringkasnya. Uranium enrichment adalah satu proses yang perlu buat untuk dapatkan bahan bakar bagi senjata nuklear lebih efektif. Itulah apa yang aku baca, itulah apa uranium enrichment ni. Kalau korang lebih tahu, korang mungkin boleh komen dekat bawah. Kalau ikutkan plan asal, memang dia datang ke Top Gun tu untuk melatih je. Maksudnya dia bagi training kepada fighter-fighter yang baru ni untuk jalani macam mana nak settlekan mission ni. Maksudnya masuk ke kawasan musuh tanpa dikesan, musnahkan, balik dalam keadaan selamat. Itu ikutkan plan asal lah. So kalau director ni ikut plan asal dia, jadi macam plan asal tu, cerita ni setengah jam dah habis dah. Cuma plot dia nak dijadikan cerita, disebabkan mission ni terlalu bahaya. Dia bagi satu training yang agak impossible untuk orang lain achieve. Agak impossible benda tu achievable tapi tak semua orang boleh buat. Training yang dia buat ni, training yang dia bagi dekat fighter-fighter ni sebenarnya tak ikut buku. So disebabkan itulah dia ni kena grounded. So maksudnya kena grounded, dia tak boleh nak naik lagi kapal terbang dah. Tapi sebab Maverick ni dikenali sebagai orang yang keras kepala. So maksudnya kalau dia tak dapat buat, dia still akan buat juga. Walaupun orang tak bagi, dia still akan buat juga. So apa yang dia buat, dia naik satu jet dan dia bawa ke kawasan training tu, dan ternyata apa yang dia ajar tu bukan sekadar teori. Sebab dia kena, tak silap aku, dia kena sampai dekat kawasan yang sepatutnya. Bom tu daripada kawasan luar, dia masuk dekat kawasan uranium enrichment ni tadi, dia kena sampai ke kawasan tu dalam masa 4 minit 30 saat, which is dia boleh buat. Bila orang atas tengok apa yang dia buat ni, pening kepala. Sebab orang atas ni dah lah dia yang grounded si Maverick ni. So nak tak nak, dia kena buat something lah. So apa yang dia buat adalah dia lantik Maverick sendiri untuk lead dalam misi tu. Okey, cukup aku punya sinopsis yang agak panjang juga tadi tu. So sekarang aku nak bagi pendapat aku tentang cerita ni. Pada aku lah kan, cerita ni memang best. In general, aku akan cakap cerita ni best pada aku. Kenapa aku cakap cerita ni best? Sebab satu, aku cuba cari kelemahan pada cinematic, pada dia punya cinematic maksudnya cinematography, pada dia punya visual effect, sound effect, special effect. Aku rasa sekarang cerita-cerita sekarang dah tak banyak guna yang special effect sebab semua dah ada CGI komputer kan.
So aku rasa special effect memang tak ada lah. So aku rasa aku cuba cari kekurangan pada cerita ni, aku rasa tak ada. Dengan plot cerita yang best, dia punya jalan cerita yang menarik, so benda tu complete bro. Aku tak tahu nak cakap apa lagi. Aku tak tahu nak cakap benda negatif apa pasal cerita ni. And even cerita Top Gun Maverick ni yang lagak dekat angkasa kan, yang diorang bawa jet tu, diorang bawa jet tu betul lah real. Okay, aku just nak bagi tu dekat korang. Even tadi aku bagi sinopsis pun, sebelum aku bagi sinopsis, dalam aku bagi sinopsis, aku ada bagi fakta-fakta menarik yang mungkin korang tahu dan mungkin korang tak tahulah. Sebab memang perangai aku daripada dulu, kalau aku tengok movie, tak kira lah dekat wayang ke, dekat Netflix ke, dekat mana-mana lah, aku tengok wayang, aku lepas tengok movie, aku memang ada satu perangai pelik. Aku suka buat research. Maksudnya keluar je wayang, benda yang menarik aku rasa daripada cerita tu, aku akan cuba Google ataupun aku cuba cari jawapan. Sama mana benda tu 100% fiction ataupun benda tu memang ada dekat real world. Contoh Top Gun tu ada. Maksudnya memang wujud Top Gun tu. Tapi ada satu kapal terbang yang masa awal-awal cerita tu start, SR-72 Dark Star, yang masa Tom Cruise bawa kapal terbang tu mencapai kelajuan Mach 10. Kapal terbang tu 100%, bukanlah 100%, dia adalah fiction. Kapal terbang tu tak wujud lagi, tapi ada, diorang dah rangkalah model untuk model kapal terbang tu. Bukanlah kapal terbang, jet tu. Disebabkan aku ni memang suka buat research, so aku pun carilah green screen tau untuk movie ni. Maksudnya untuk movie Top Gun Maverick ni lah, tak ada satu scene pun yang diorang guna green screen. Maksudnya semua scene atas langit, dalam jet, yang bawa kapal terbang, yang bawa jet tu, semua real scene. Maksudnya real footage. Bukannya pakai green screen ke, pakai visual effect yang tambah-tambah diorang. Sebenarnya visual effect lah. So maksudnya pelakon-pelakon ni semua, aku cek juga yang pelakon-pelakon ni semua kena pergi training khas, yang training modul ni disusun oleh Tom Cruise sendiri. Sebab Tom Cruise memang tak nak guna green screen untuk cerita ni. So dia bagi training khas pada semua pelakon, 3 ke 6 bulan tak silap aku 3 ke 6 bulan yang diorang kena jalani program khas tu, training khas tu, yang dipantau sendiri oleh Navy, which is dekat Top Gun lah. Sebab yang bagi training tu adalah orang-orang daripada Top Gun program. Training dia bukan senang training dia aku tengok pun aku rasa dah macam training askar betul lah, tentera betul. Dengan kena rendam dalam air, dia orang kena duduk dekat dalam satu kapal tu, lepas tu kena rendam dalam air. Salah seorang pelakon dia, co-star dia, ada bagi tahu. Sebab masa tu interviewer ni tanya berapa G yang diorang achieve dalam cerita ni. So masa training, co-star ni bagi tahu yang diorang mencapai 8G, almost 9G. Tapi masa shooting diorang boleh sampai 7.5G. And aku cuba tanya dekat kawan aku yang ex TUDM, dia cakap memang during training boleh achieve G yang tinggi, maksudnya 9G semua tu. Tapi bila dekat real situation, disebabkan oleh faktor-faktor luar, benda tu susah nak achieve. Dengan apa yang aku cari, dengan apa yang aku buat carian ni, sebab adalah dekat Facebook komen-komen satu, sebab ada satu movie yang ala-ala Top Gun ni lah. Okay, ada satu movie yang ala cerita lokal yang ala-ala Top Gun ni. Dia cakap cerita tu lagi best, way better daripada Top Gun. Yang aku rasa aku tak nampak dekat mana cerita tu lebih best daripada Top Gun. Aku bukan nak condemn cerita tu. Okay, dia ada penyampaian dia sendiri, dia ada jalan cerita dia sendiri. Tapi, I don't know, apa yang menyebabkan kau cakap cerita tu lagi best daripada Top Gun, aku pun tak sure. Aku tak boleh nak compare sebab cerita Top Gun ni jauh lebih baik. Sebab dia punya bajet jauh lebih banyak. Dia gunakan 170 juta USD untuk siapkan Top Gun Maverick ni, dia punya budget filem. Korang nilailah sendiri. Kalau 170 juta USD tu cerita dia macam tahap-tahap cerita lokal kita, aku rasa Hollywood dah boleh stop buat movie lah. Okay lah guys, sampai sini je aku kongsikan pendapat aku tentang cerita Top Gun Maverick ni. So if korang ada cerita yang nak aku review ataupun korang nak dengar pendapat aku tentang cerita-cerita yang ada, korang boleh tinggalkan komen dekat bawah. Jangan lupa tekan butang like, subscribe dan juga bell notification untuk dapatkan aku punya video-video yang akan datang. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.